A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tafsir ringkas. InsyaAllah pada hari ini kita akan bersama-sama pada muka surat 368. Kita masih lagi bersama dalam surah Asy-Syu'ara, iaitu kita baru saja masuk pada surah Asy-Syu'ara ini pada muka surat yang kedua daripada surah ini. Jadi sekali lagi saya mungkin cuba untuk mengingatkan bahawa surah ini mempunyai temanya yang tersendiri, iaitu mempunyai tema yang berbeza daripada surah-surah sebelum daripada ini. Kalau sebelum daripada ini kita telah membaca surah Al-Furqan, kita telah membaca surah An-Nur. Jadi setiap surah ini mempunyai tema-temanya yang khusus. Ini adalah merupakan ijtihad daripada para ulama, of course, untuk mereka mencari apakah seolah-olahnya perkara yang besar yang ingin ditumpukan oleh setiap daripada surah-surah tersebut. Of course kita tak tahu kerana semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sahaja tahu yang mana betul, yang mana salah. Tetapi ini adalah hanyalah ijtihad daripada para ulama ahli-ahli tafsir kita. Jadi dalam surah Asy-Syu'ara ini tema dikatakan bahawa tema utama daripada surah ini adalah al-i'lam. Al-i'lam itu artinya ialah penerangan, penyampaian dan perkara-perkara yang diperlukan daripada seorang da'i, daripada seorang yang membawa Islam. Jadi nabilah of course yang pertamanya di dalam sejarah Islam kita ini, iaitu Nabi telah menyampaikan, dan Nabi telah menyampaikan dengan pelbagai cara, pelbagai teknik, dan juga orang-orang kafir juga mempunyai pelbagai teknik mereka lah untuk menentang dakwah. Jadi al-i'lam ini artinya ialah kita perlu untuk mencari jalan yang pelbagai. Mungkin sesuai dengan keadaan kita sekarang ni, pada zaman kita ni dalam keadaan pergerakan yang terhad dan sebagainya, dan juga mempunyai banyak medium-medium yang boleh kita gunakan untuk menyampaikan Islam. Jadi sepatutnya kita mencari jalan. Jadi dalam surah ini dia menegaskan, memfokuskan tentang perkara ini dengan pelbagai penceritaan kisah Nabi Musa yang akan kita baca pada hari ini, dan juga lain-lain lagi kisah-kisah Nabi-Nabi yang menunjukkan bahawa mereka ini mempunyai pelbagai cara untuk menyampaikan dakwah, dan begitu juga orang-orang yang menentang dakwah ini mempunyai pelbagai cara untuk menentang Islam. Jadi kita tengok pada hari ini insya-Allah pada ayat yang ke-20 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fa'altuha idzan wa ana minadh-dhallin. Sadaqallahul azim. Ini sebenarnya ialah ayat yang kita baca pada kali ini, pada hari ini, adalah mengenai sambungan daripada cerita yang Allah Subhanahu taala beritahu kepada kita tentang perdebatan, iaitu dialog yang berlaku di antara Nabi Musa dan juga Firaun. Jadi apa yang telah kita baca sebelum daripada ni ialah Firaun ni telah mendakwa, telah membangkitkan bahawa hai Musa. Jadi sekarang ni ceritanya adalah berlega di sekitar dialog yang berlaku di antara Musa dan juga Nabi Musa AS dan juga Firaun. Apa yang dikatakan oleh Firaun ialah, yang pertama sekali sebelum daripada ni yang kita baca ialah Nabi Musa mengatakan, kamu dulu kami yang jaga, kamu dulu macam ni, kamu dulu macam ni, 30 tahun kamu ni bersama dengan kami. Kemudian Nabi Musa AS merasai takut. Kenapa? Kerana dulunya dia pernah membunuh seorang Kipti. Jadi di dalam ayat pada hari ini kita akan baca, iaitu berkenaan dengan sambungan daripada apa yang dikatakan oleh Firaun tersebut. Firaun kata, kau dulu bunuh orang macam ni, macam ni, macam ni. Jadi sekarang ni apa jawab Musa? Apa jawab Nabi Musa AS? Jadi jawab Nabi Musa AS ialah di sini, iaitu pada ayat yang ke-20. Qala, iaitu berkata Nabi Musa AS, fa'altuha idzan wa ana minadh-dhallin. Aku melakukannya. Jadi Nabi Musa mengakui bahawa dia pernah melakukan perkara tersebut, iaitu apa? Bukan membunuh actually, sebab dari segi tujuan Nabi Musa buat perkara tu sebelum daripada ini bukan tujuannya untuk membunuh.
Tujuannya hanya untuk menghalang daripada orang tersebut melakukan kejahatan kepada seorang yang lain. Kemudian dia telah menumbuk, diceritakan dalam surah yang lain, kemudian tiba-tiba orang yang ditumbuk itu, iaitu Kibti itu, mati. Jadi sebenarnya pembunuhan yang dibuat oleh Nabi Musa tu, kita kata pembunuhan, bukan pembunuhan sebenarnya. Tindakan yang dibuat Nabi Musa itu adalah kerana ada sebabnya. Jadi sebab itulah disebutkan dalam ayat ni, qala fa'altuha, memang aku buat izan pada ketika itu, wa ana minadh dhallin. Aku pada ketika itu adalah daripada dhalin. Jadi dhalin ni kalau ikut terjemahannya ialah sesat. Tapi bukan maksud sesat di sini. Tapi maksud di sini ialah sebagaimana yang disebutkan oleh ramai ahli tafsir. Dia kata ialah dilakukan oleh Nabi Musa dalam keadaan dia tidak tahu. Tidak tahu apa? Jadi tidak tahu itu banyak pendapat. Ada yang mengatakan tidak tahu itu ialah sebenarnya dia bukan tujuan untuk membunuh, tapi tujuan hanya untuk menegah sahaja. Jadi itulah pendapat yang masyhur di kalangan ahli tafsir. Jadi apabila Nabi Musa AS telah mengakui, kemudian dia kata, aku buat, tapi aku buat bukan dengan sengaja. Aku buat bukan sebabnya aku memang nak bunuh dia. Kemudian fafarartu minkum lamma khiftukum fawahabali rabbi hukman waja'alani minal mursalin. Kemudian aku memang lari daripada kamu semua. Kerana apa? Kerana aku takut. Memang kan, tindakan mungkin akan dibuat kepada Nabi Musa AS dalam keadaan dia mungkin tak bersalah, tidak bercadang untuk membunuh, tidak mempunyai kuasa untuk membunuh, dan kemungkinan orang ambil tindakan terhadap dia kerana dia adalah daripada Bani Israel. Jadi pada ketika itu hukuman yang dikenakan terhadap Bani Israel kadang-kadang adalah tidak adil. Kerana suasana Bani Israel dianggap sebagai masyarakat kelas kedua di Mesir pada ketika itu. Jadi sebab itulah lamma khiftukum, kerana aku takut tu. Kemudian fawahabali, bila aku lari, kemudian aku berada di tempat di sana, di luar daripada Mesir, kemudian aku mendapat petunjuk. Fawahabali rabbi hukman, Allah Ta'ala beri kepada aku, Tuhanku beri kepada aku hukman waja'alani minal mursalin, dan aku dilantik untuk menjadi seorang rasul. Kemudian watilka ni'matun tamunnuha alayya an abbatta bani Israel. Iaitu kalau ikut terjemahan di sini sebagaimana yang diterjemahkan oleh Syekh Abdullah Muhammad Basmeh, dikatakan, dan budimu memeliharaku yang engkau bangkitkan itu adalah kerana engkau telah bertindak memperhambakan kaum Bani Israel. Terdapat banyak terjemahan ataupun banyak penafsiran terhadap ayat ini. Di antara tafsiran yang popular yang saya ambil kat sini ialah sebenarnya ceritanya sekarang ialah Nabi Musa telah dijaga oleh Firaun daripada kecil. Kenapa Nabi Musa dijaga oleh Firaun? Isunya kerana ibunya yang melahirkan Musa pada ketika itu takut bahawa Nabi Musa akan dibunuh. Jadi tindakan yang dibuat oleh Nabi Musa, ibu Nabi Musa pada masa itu, iaitu menghanyutkan Musa di dalam tempat yang kecil tu, kotak yang kecil, kemudian dijumpai oleh Firaun. Sebenarnya tindakan itu adalah kerana kezaliman Firaun juga, bukan kerana ibunya tidak benci pada Nabi Musa, bukan benci kepada anaknya, tetapi kerana dilakukan demikian kerana tindakan dan juga kejahatan yang dibuat oleh Firaun itu sendiri. Sebab itulah di sini Nabi Musa mengatakan bahawa watilka ni'matun tamunnuha alayya. Kalau ikut terjemahannya, itu adalah nikmat yang kamu berikan kepada aku. Tetapi itu adalah bahasa lain yang dikata sebenarnya itu adalah bukan nikmat. Kenapa? Kerana itu adalah nikmat. Apa yang berlaku tu sebenarnya adalah kerana awak juga. Awak apa? Awak wahai Firaun yang an abadta Bani Israel, yang kamu telah memperhambakan Bani Israel. Sebab itulah aku dihanyutkan dan kan aku diambil oleh kamu untuk menjaga aku. Jadi Nabi Musa AS dalam tafsiran ini mengatakan bahawa sebenarnya tindakan yang berlaku, apa yang berlaku sebenarnya adalah kerana kejahatan kau juga. Kemudian setelah daripada itu kita masuk kepada ayat 23. Ayat 23 Allah SWT menyebutkan tentang apa kata Firaun seterusnya. Qala Firaun wa ma rabbul alamin. Jadi kita tengok sekarang ni ayat 23 ni telah beralih daripada satu peristiwa lain kepada satu peristiwa lain. Satu dialog lain kepada dialog yang lain. Dialog yang di atas ialah cerita perdebatan kepada yang berlaku di antara Nabi Musa dengan Firaun, yang mengatakan, yang membangkitkan bahawa kau dulu adalah aku yang jaga, kau dulu ialah gini, kau dulu gini kan, kau buat kesalahan. Sekarang ni habis cerita tersebut dan kita berhenti dan kita beralih kepada satu dialog lain, topik lain. Jadi disebutkan oleh ulama tafsir di sini nak menunjukkan bahawa ialah Firaun
tidak boleh menjawab apa yang dikemukakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kita sebut sebelum daripada ni bahawa Nabi Musa tidak mempunyai kefasihan kalau diikutnya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kefasihan kepada Nabi Musa alaihissalam sehingga beliau boleh menjawab dengan tepat, tak boleh berdebat dengan Firaun, sehingga Firaun ternganga kita katakan bahawa tak boleh nak menjawab. Jadi bila tak boleh menjawab, dia beralih kepada satu topik lain lagi, iaitu apa? Dia bertanya, wa ma rabbul alamin? Sekarang kau kata Tuhan kau ni adalah Tuhan al-alamin, Tuhan seluruh alam. Sekarang ni siapa dia? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Kata Nabi Musa alaihissalam dalam ayat 24 ni, Tuhan aku adalah Tuhan langit, Tuhan bumi dan apa di antara keduanya. In kuntum muqinin, kalau kamu yakin. Jadi artinya ialah apa yang digambarkan oleh Firaun pada ketika itu ialah dia rasa dia tak tahu soalannya. Tuhan kau ni Tuhan apa? Dia anggap dirinya sebagai Tuhan. Tetapi Firaun, sebagaimana kita tahu, dia hanyalah pemerintah negeri Mesir sahaja. Negeri Mesir sahaja. Negeri lain, negeri Yunan, negeri India, negeri China, semuanya dia tidak memerintah. Ada raja-raja lain yang memerintah. Menunjukkan bahawa dia ni adalah sempit. Dia dakwa dia sebagai Tuhan, tapi pemerintahannya sendiri adalah sempit, iaitu hanya di negeri Mesir sahaja. So nampak tak perbezaan? Jadi sekarang ini perkara yang kedua, yang apabila Nabi Musa alaihissalam berkata, Tuhan aku bukan macam kau, soalannya begitu kan. Tuhan aku ni ialah Tuhan langit, Tuhan bumi dan apa di antara keduanya. Kau ni Tuhan apa? Hanya memerintah di Mesir sahaja. Kemudian in kuntum muqinin. Kemudian qala liman haulahu ala tastami'un. Itu adalah kata-kata Firaun pula. Firaun kata apa? Firaun kata qala, berkata Firaun liman haulahu, kepada orang-orang yang dikelilingnya. Jadi kita boleh anggap dialog di sini lah sekarang dia berpaling. Dia tengok. Macam itulah kan. Kita tengok. Ala tastami'un, dia kata. Kamu dengar tak? Kamu dengar tak? Macam itulah. Kamu dengar tak apa yang ni Musa ni cakap? Qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Nabi Musa dalam keadaan begitu terus menyambung cakap dia, menyambung dialog dia, menyambung kata-katanya. Dia kata apa? Rabbukum, Tuhan kamu semua, wa rabbu abaikum. Tuhan aku ni Tuhan kamu semua. Bukannya Firaun tu. Sebab apa? Dulu abaikum siapa? Firaun ni ada, Firaun ni tak ada. Masa ayah kamu, masa datuk kamu, masa nenek kamu dulu, moyang kamu, Firaun ni mana ada? Macam mana dia boleh jadi Tuhan kalau dia tak ada dulu? Sekarang dia baru ada, dia baru dilahirkan. Nampak tak? Jadi perdebatan ini mengganggu sebenarnya pemikiran kepada orang-orang yang... Jadi Firaun menjadi semakin takutlah. Kenapa? Kerana hujah-hujah Nabi Musa ni lebih mendalam lagi. Kemudian, jadi disebut situ kan, sebab tu disebut abaikumul awwalin. Bapa-bapa, nenek-nenek, datuk-datuk, moyang-moyang yang dulu-dulu. Kemudian qala inna rasulakumul lazi ursila ilaikum la majnun. Sekarang perkara yang ketiga yang dikatakan oleh Firaun kepada Nabi Musa alaihissalam. So kita nampak peringkat satu, peringkat dua, bentuk-bentuk tuduhan, bentuk-bentuk dialog, bentuk-bentuk cara yang dikemukakan, hujah-hujah yang dikemukakan oleh orang-orang yang menentang Islam, orang-orang yang tak suka kepada Islam, orang yang tak suka kepada Rasul, orang yang tak suka, tak mahu terima mesej Islam ini. Mereka akan buat nombor satu, nombor dua dan ada jawapan-jawapannya. Jadi dialog-dialog ini menunjukkan kepada kita balik kepada tema yang kita katakan mengenai surah Asy-Syu'ara ini, iaitu apa? Penerangan. Iaitu bagaimana kita ni nak berdepan, bagaimana kita ni nak menyampaikan mesej Islam ni kepada manusia. Jadi dia berkata kat sini apa tindakan seterusnya yang dikatakan oleh Firaun. Apa dia? Dia kata qala inna rasulakumul lazi ursila ilaikum la majnun. Firaun berkata kepada orang-orangnya, sebenarnya rasul, inna rasulakum, rasul ni allazi ursila ilaikum, yang diutuskan pada kamu semua ni, dia kata la majnun. Dia ni gila. Jadi pula dia pergi pula kepada label, melabelkan pendakwah ni dengan gila. Kemudian seterusnya, ataupun pada masa sekarang mungkinlah label-label yang lain kan, gila ke, ataupun nak duit ke, ataupun materialistik ke, ataupun ada agenda tersembunyi lah, dan macam-macam lagi dikatakan kepada para pendakwah. Kemudian tapi Nabi Musa alaihissalam terus berhujah, terus mengemukakan dakwahnya,
iaitu qala rabbul masyriqi wal maghrib wa ma bainahuma. Tadi atas dan juga bawah. Sekarang masyriq dan juga maghrib wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Sekarang kita pergi, Nabi Musa terus mengemukakan iaitu dimensi yang kedua. Tadi dimensi atas, bawah dan tengah. Kemudian sekarang ni kiri, kanan dan tengah. So sekarang bila dah macam tu, habis dimensi. Dimensi atas, dimensi bawah, dimensi kanan, dimensi kiri. Iaitu masyriq, Tuhan aku ni, Tuhan kita semua sepatutnya adalah siapa? Iaitu Tuhan Allah, iaitu Al-Masyriq, Rabbul Masyriq, Tuhan Timur, wal Maghrib, dia memiliki barat, kemudian wa ma bainahuma, dan apa di antara keduanya. In kuntum ta'qilun, kalau kamu boleh berfikir. Jadi terus diajukan, berfikir kan. Kemudian qala la in ittakhazta ilahan ghairi la aj'alannak minal masjunin. Sekarang Firaun pergi kepada tindakan nombor 4. Ini adalah tindakan yang biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang Islam, orang yang tak suka kepada Islam. Iaitu apabila mereka ni kalah berhujah, mereka akan pergi pula yang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-29 pada kali ini. Apa dia kata? Dia kata qala la in ittakhazta ilahan ghairi, kalaulah kamu, wahai Musa, dia berkata kepada Musa sekarang, iaitu kalau kamu ni Musa mengambil Tuhan selain daripada aku, maka la aj'alannak, aku akan menjadikan kamu minal masjunin, daripada orang-orang yang dipenjarakan. Jadi itu adalah kata-kata yang dikatakan oleh Firaun. Cuma ada ahli-ahli tafsir telah membincangkan tentang part yang terakhir daripada ayat ini, iaitu apa dikatakan oleh Firaun, aku akan la aj'alannak minal masjunin, aku akan jadikan kamu ini termasuk dalam orang-orang yang dipenjarakan. Kenapa dia tak sebut, tak ringkaskan la asjunannak gitu? Kalau dalam bahasa Arabnya la asjunannak, atau aku akan penjarakan kamu. Bukannya aku akan jadikan kamu ni daripada orang-orang yang dipenjarakan. Kalau ikutnya lah kan. Jadi maknanya kita lihat di sini lebih panjang kan. La aj'al satu, la aj'alannak satu, minal masjunin dua, dan tiga perkataan. Kenapa tak dikatakan la asjunannak? La asjunannak artinya aku akan penjarakan kamu kalau kamu mengambil Tuhan yang lain. Jadi ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa apa yang berlaku di zaman Firaun itu ialah semua maklum kalau orang tu masuk penjara, so dia ada satu bentuk-bentuk yang sangat dahsyat, yang kadang-kadang lebih dahsyat lagi daripada orang tu dibunuh, iaitu di penjara, suasana penjara pada masa tu di Mesir di bawah Firaun adalah sangat jadi apabila Firaun mengatakan kepada Nabi Musa AS perkataan ini, la aj'alannak minal masjunin, aku akan jadikan kamu daripada orang-orang yang dipenjarakan, maka ia menunjukkan sangat dahsyat, lebih dahsyat lagi daripada hanya aku akan penjarakan kamu. Aku akan penjarakan kamu, mungkin aku akan letakkan kamu dalam lock-up, letakkan dalam satu tempat yang mana kamu tak boleh nak keluar. Tapi bila disebut minal masjunin, daripada orang-orang yang dipenjarakan, artinya ialah itu memberi tambahan makna, kita kata add value kepada perkataan yang pertama. Jadi sebagai kesimpulan daripada surah ni, daripada ayat 29 ni, kita boleh katakan begini, iaitu sekarang Firaun telah beralih kepada bentuk yang ketiga, bentuk yang keempat ataupun yang kelima, iaitu apa? Mengambil tindakan keras terhadap orang-orang yang menolak dakwaannya. Jadi siapa-siapa yang tak terima, jadi inilah yang berlaku. Kita boleh tengok di atas dunia pada hari ini kan, ada setengah-setengah negara yang mana seseorang itu mesti menerima ideologi dia secara kekerasan. Jadi ini adalah bertentanganlah dengan Islam, iaitu Islam tidak boleh memaksa orang lain untuk menerima pegangan kepada satu benda. Ya, Islam kita boleh memaksa orang lain untuk mematuhi sesuatu undang-undang, tetapi tidak boleh memaksa orang untuk menerima sesuatu pegangan. Kerana pegangan itu ialah benda yang berada dalam hati. Sebab itulah di dalam negara Islam, walaupun dah lama, dahulunya, orang-orang yang bukan Islam masih boleh hidup. Mereka nak agama Kristian ke, ataupun Yahudi ke dan sebagainya, mereka boleh berada di dalam negara Islam. Dengan syarat mereka mestilah menerima undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara tersebut, iaitu undang-undang Islam. Jadi, undang-undang Islam adalah berbeza dengan akidah. Jadi mesti, sebab dalam mana-mana negara pun di atas dunia pada hari ini, seseorang yang hidup dalam mana-mana negara, dia mesti menerima undang-undang negara tersebut.
Jadi tak ada orang yang tak ada negara, tak ada orang yang tak ada undang-undang, tak ada negara tak ada undang-undang. Jadi kalau kita berada di sebuah negara, kita mestilah bersetuju untuk menerima undang-undang negara tersebut. Siapa yang duduk di Amerika, siapa yang tinggal di Kanada, siapa yang tinggal di Australia, dia mestilah sanggup untuk menerima undang-undang negara tersebut. So itu adalah satu lumrah kan. Jadi begitu juga siapa yang hidup dalam negara Islam, dia sepatutnya menerimalah undang-undang Islam walaupun dia tidak menjadi seorang Islam. Jadi seterusnya ialah itu adalah tindakan yang dibuat oleh Firaun, yang mana dia ni sangat memaksa. Kalau semua orang mesti terima dia sebagai Tuhan. Kemudian seterusnya ialah ayat 30. Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Ini kata Nabi Musa AS lagi kepada Firaun. Dia kata apa? Dia kata qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Bagaimana pula kalau aku boleh bawa kepada kamu satu benda yang terang benderang yang boleh membuktikan bahawa kamu ni salah. Lagilah marah Firaun kan. Jadi kata Nabi Musa ni, adakah nak penjarakan aku juga kalau yang aku bawa ni ada buktinya, ada jelasnya. Adakah kamu akan menghukumkan aku juga? Apa kata Firaun? Katanya qala fa'ti bih in kunta minas shadiqin. Cuba bawa sikit kalau kamu ni betul. Okey, apa yang dibuat oleh Nabi Musa selepas daripada itu? Fa'alqa asahu. Lalu Nabi Musa pun mencampakkan asah. Asahnya ialah tongkat. Fa'iza hiya su'banun mubin. Tiba-tiba tongkat itu bertukar menjadi ular yang nyata. Nyata erti ular betul-betul, bukan ular main-main, bukan ular tipu, bukan. Jadi pada hari ini kita akan tengok kan, mungkin banyak dalam YouTube ke orang-orang yang silap mata kan. Silap mata tak kira lah kan. Kita tengok banyak kan di tepi jalan ke, kalau di negara barat kan, orang yang boleh silap mata ataupun dalam video ke dalam YouTube ke, kita boleh tengok kan. Orang-orang silap mata ni kadang-kadang memang buat magic lah kita katakan bukan magic Zack King tu, itu magic tipu kan. Tapi yang buat betul-betul depan tu kita tengok macam betul-betul. Walaupun banyak sekarang ni yang buat tu adalah hanya menggunakan kad, playing card gitu kan saja, tapi yang kadang-kadang nampak macam betul, belah orang, terjun sini kadang kita nampak dia boleh naik menghilangkan Statue of Liberty di New York dan macam-macam lagi. Pelik-pelik kan. Tapi tengok-tengok ada orang boleh tengok benda reveal. Boleh. Oh, ini rupanya cara dia buat. Oh, ini cara dia buat. Cuma dia kecepatan dia, kehebatan dia, dia boleh menghilangkan seolah-olah macam orang tak nampak, tapi sebenarnya dia boleh buat. Kalau kita pergi di Jepun pun macam tu lah, di China, Jepun kan, dia boleh menukarkan muka dia tu, warna muka tu kan dengan cepat menukarkan daripada hijau jadi merah jadi kan, hanya kadang-kadang tu hanya dalam beberapa saat saja. Itu adalah bukan kehebatan, tapi maknanya kecekapan dia untuk membuat seolah-olah macam magic. Tapi apa yang dibuat oleh Nabi Musa sekarang ni ialah memang betul-betul, iaitu apa? Sebab tu ada disebut sini ialah su'banun mubin. Ular tu ialah ular betul-betul. Bukan yang kita pegang-pegang tu maknanya Firaun pegang ke tiba-tiba kertas je, cuma nampak macam ular. Tak, ini ular betul-betul, tongkat tu. Jadi sebagaimana disebut dalam ayat lain, bila dia ambil balik ular tu bertukar menjadi tongkat semula. Jadi kat sini kita ada asahu, iaitu tongkat, kemudian kita ada su'ban ular. Jadi Nabi Musa telah mencampakkan tadi, wa naza'a yadahu. Perkara yang kedua, Nabi Musa telah naza'a yadahu, iaitu mengeluarkan tangan dia. Mengeluarkan tangan daripada baju itu tidak diceritakan kan, tapi fa iza hiya bayda lin nazirin. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih. Putih itu bagaimana? Disebutkan oleh ahli tafsir, dia kata putih seperti bulan, iaitu bila kalau dia bercahaya, iaitu berbeza daripada kulitnya yang lain. Jadi tangan tu menjadi putih. Orang tengok memang nampak betul-betul putih. Bukannya putih tu putih tipu dan sebagainya kan. Sebagaimana ahli silap mata yang saya sebutkan tadi. Jadi qala lil mala'i haulih. Lalu berkatalah, bila tengok dua benda ini baru dua benda ada banyak lagi benda-benda lain yang kita kata mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang kita boleh baca di tempat-tempat yang lain, tetapi dalam cerita ini, dalam surah ini, dalam ayat 34, maka Firaun menjadi takut. Kemudian dia berkata kepada al-mala' haulah, iaitu pembesar-pembesar yang berada di tepinya, inna haza la sahirun alim. Ini
sihir betul ni, dia kata ni. Ni memang alim tu, sahirun alim, artinya tukang sihir yang memang mantap ni. Memang hebat ni. Ni bukan main-main tukang sihir ni. Jadi dia pun sekarang ni Fir'aun menjadi takut. Kemudian yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihri famaza ta'murun. Tengok dakwaan Fir'aun kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia kata dia buat semua benda ni adalah untuk keluarkan kamu semua ni daripada negeri kamu ni dengan sihir dia ni. Maknanya dia ada tujuan ini kan. Ada sebab ni jahat ni dia ni, iaitu nak keluarkan kamu semua ni daripada negeri ini. Famaza ta'murun. Jadi Nabi Musa Firaun sekarang bertanya kepada orang keliling dia tu. Okey, apa pendapat kau semua? Famaza ta'murun. Apa you ada idea tak macam mana nak selesailah isu ni kita kan? Keadaan kita, masalah kita sekarang. Qalu, lalu mereka ramai-ramai itu berkata, arjih wa akhahu wa ba'as fil madaini hasyirin. Mereka berkata, dia kata arjih. Arjih ni ialah artinya akhir, artinya. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir jalan lain, dia kata akhir iaitu sabar dulu, arjih wa akhahu, kita jangan halau dia dulu, wa ba'as fil madaini, tapi kita tanya semua orang dalam negeri Mesir ni, kita minta disuruh orang di negeri Mesir ni hasyirin, iaitu semua sekali untuk apa? Untuk, kalau ikut kat sini ialah kita tanya siapa-siapa yang pandai sihir ni, kita kumpulkan mereka semua di sini. Kita kumpulkan, kemudian kita tengok siapa yang hebat nanti, kita akan ambil mereka untuk melawan si Mamat ni lah, kita kata kan. Dia kata Nabi Musa ni. Kemudian ya'tuka bikulli sahharin alim. Daripada ramai-ramai itu kita akan ambil yang sahharin alim. Kita ambil tukang-tukang sihir yang hebat, yang mantap kita nak lawan Musa. Jadi apa? Fajumi as-saharatu limiqati yaumin ma'lum. Lalu dikumpulkanlah tukang-tukang sihir itu. Maknanya idea daripada orang-orang yang berada keliling Firaun ni diterima oleh Firaun, lalu mereka pun mengumpulkan fajumi as-saharatu. Jadi menunjukkan kat sini Firaun pun sebenarnya dulu macam hebat sangat dia kan. Tapi sekarang tiba-tiba dah pening kepala dah dia. Sebab apa? Sebab tengok sihir Nabi Musa ni, dia pun dah pening lah. Tak boleh buat apalah. Jadi terpaksalah diminta idea dari. Kalau ikutnya bukan main, tak main dia idea orang ni, dia main idea dia je kan. Jadi sekarang ni nampak suasana bahawa dia dalam keadaan dah gelabah. Jadi fajumi as-saharatu, lalu dikumpulkan limiqati yaumin ma'lum, pada hari yang dikatakan dalam ayat yang lain, di tempat yang lain dia kata hari ini adalah hari Aid ataupun hari Zinah, iaitu hari orang gembira lah, macam hari raya lah, gitu kan kalau kita sekarang ni. Waqila linnas hal antum mujtami'un, lalu dikatakan kepada manusia, hal antum mujtami'un, adakah kamu akan berkumpul? Jadi sebenarnya hal di sini ialah bukan pertanyaan sebagaimana ahli tafsir kata, tapi hal di sini adalah suruhan. Jadi hal suruhan maknanya, kenapa kamu tak berkumpul? Macam itulah. Maknanya suruh berkumpul lah tu. Jadi dikatakan kepada manusia, hey, berkumpul. Semua. Kenapa kamu tak berkumpul ni? Jadi tiba-tiba sekarang kita berhenti pada ayat 39. Apa cerita selanjutnya yang berlaku? Kita dengar insya-Allah dalam sesi yang akan datang, untuk kita tengok cerita seterusnya apa yang berlaku di antara Nabi Musa dan juga Firaun di dalam dalam surah Asy-Syu'ara ini. InsyaAllah setakat itu saja kita pada kali ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.